Kepribadian orang Melayu Malaysia terlihat terbelah atau tidak utuh. Mereka bangga dengan konsep Melayu Islam, namun kenyataannya Malaysia membiarkan perjudian. Dan itu bertentangan dengan prinsip Melayu Islam. Selain itu, mereka juga sering mengklaim atau mencuri budaya non-Islam, seperti Candi Borobudur dan sebagainya. Meskipun mengaku serumpun, mereka berkhianat dan memilih berlindung pada British daripada melawan penjajah. Meski mengaku anti penjajah, simbol pahlawan mereka masih berasosiasi dengan Inggris. Dan raja-raja Melayu masih terikat pada pengaruh penjajah, dengan pola pikir yang tidak konsisten, termasuk dalam hal bahasa Melayu. Mari kita lihat video terbaru tentang pembahasan bahasa Melayu di Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia. Kenapa kita jarang-jarang mahu menggunakan bahasa Melayu? Pada tahun 2016, saya bercuti sabatika di Beijing Foreign Study University. Saya bagi ceramah. Saya cakap tentang bahasa Melayu, tentang terjemahan Melayu. Pelajar di situ yang major bahasa Melayu, angkat tangan terus tanpa tunggu slot tanya dan jawab. Dia kata, Dr. Go, bila kami pergi ke Kuala Lumpur, kami tak nampak dan tak dengar siapa-siapa cakap bahasa Melayu. Kenapa kami nak belajar bahasa Melayu sedangkan orang Malaysia di Kuala Lumpur tak ada siapa yang kami dengar dan nampak dia cakap bahasa Melayu? Saya rasa pelik. Kuala Lumpur tak ada orang cakap Melayu. Penanom dari Kuala Lumpur kan dulu orang pengarah kita, KP kita, Dr. Hazami, cakap Melayu. Saya kata ada. Kawan-kawan saya di KL semua cakap Melayu. Apa maksud awak kan? Dia kata, Dr. Go, begini, kami pergi ke stesen RRT nak dengar-dengar macam mana orang Malaysia bercakap. Jom kita pergi shopping. Nak shopping kat mana? Kita shopping dekat mall mana lah, supermarket mana lah. Dia tanya, Dr. Go, adakah ini bahasa Melayu? Sebab warga asing bila dia belajar bahasa Melayu sebagai bahasa kedua selepas bahasa kebangsaan dia, dia belum tentu fasih dan faham bahasa Inggeris. Bila dia dengar dan dia tengok kita punya kamus, dia baca buku kita, tak ada supermarket pun, tak ada shopping pun, yang ada beli belah, yang ada pasar raya. Jadi dia rasa apa? Dia nak tangkap maksud ayat itu, dia rasa susah. Sebab itu dia kata, pelik lah tak ada orang cakap bahasa Melayu. Selepas dia memberikan penerangan itu, saya terkejut, termakan. Saya tak tahu nak jawab macam mana. Ada siapa-siapa boleh tolong saya jawab? Sampai hari ini, saya meronda-ronda di 14 buah universiti Cina yang ada bahasa Melayu ni. Kalau ada pelajar tanya soalan ini, saya memang tak tahu nak jawab apa. Sebab itu hakikat, itu kenyataan. Jangan kata surat rasmi, jangan kata si anu tak cakap Melayu. Orang warga asing sebagai pemerhati, sebagai pelajar bahasa Melayu pun rasa kecewa dengan kita. Ini saya cakap pengalaman, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi isunya kenapa? Jadi kita tahu dalam isu bahasa pun orang Melayu Malaysia tidak konsisten. Mereka gembar-gembor mengenai kehebatan bahasa Melayu. Mereka menyatakan bahwa bahasa Melayu mendunia dengan ratusan juta penutur. Tetapi di Malaysia sendiri bahasa Melayu tidak diberikan status yang tinggi. Jadi isunya kenapa? Pertama, sekarang bukan zaman pra-kemerdekaan. Sekarang bukan pasca kemerdekaan. Kita dah lama merdeka. Zaman saya di sekolah menengah belajar sains dan matematik semua dalam bahasa Melayu. Dan saya tak ada masalah. Apabila itu berlaku, cakap sains, cakap matematik, nak cakap tentang apa, semua kami rasa ada
dan boleh dalam bahasa Melayu. Tetapi apabila generasi muda mereka diajar sains dan teknologi dalam bahasa bukan Melayu, bila dia nak bercakap, sebab zaman sekarang setiap hari kita berdepan dengan kata-kata yang ada sangkut paut dengan sebab itu saya tak cakap lagi tentang sastra kehidupan seharian. Jadi orang-orang muda sekarang bila dia nak cakap, dia susah nak cari. Sebab apa? Sebab yang dia belajar itu semua bahasa Inggeris, Tuan Haji. Itulah salah satu puncanya menyebabkan ayat-ayat dilontarkan mereka ini bocah. Belum lagi kita tengok profesor-profesor cakapnya pun demikian juga. Jadi sekejap lagi Tuan Haji. Bila Tuan Haji dah pegang mic, saya macam satu lagi, yang itu satu dari aspek bahasa yang kita guna pakai dalam pendidikan, khususnya dalam teknologi. Yang kedua ialah sikap kita semakin pupus, tak ada rasa bangga bahasa. Ini tak ada. Bila tak ada, automatik konsep kita, kalau hang cakap Inggeris, wah hang ni terpelajar, hang ni hebat, balik dari London. Betul tak? Kalau kita cakap Melayu, ini mesti dari kampung ni, ini mesti orang tak belajar universiti ni. Saya baru balik dari kementerian semalam, kemarin. Dan saya duduk di satu hotel, saya sebut nama. Yang melayan saya bila saya pergi ke kaunter daftar, Melayu. Malaysia, bukan Bangladesh ke, Pakistan ke. Saya memang suka selalu buat lawak lah. Saya cakap Melayu. Okay, saya nama siapa dia, saya nak daftar masuk. Dia terpinga-pinga, daftar masuk. Dia, bila saya cakap Melayu, dia balas saya dengan bahasa Inggeris. Belum lagi yang lain-lain. Kenapa? Tapi saya tak putus asa, saya terus habiskan sampai nak daftar keluar pun saya cakap Melayu jugalah. Kalau dalam konteks Malaysia, kita tak ada rasa bangga bahasa kebangsaan dan kita rasa susah guna bahasa kebangsaan sendiri. Orang perempuan, maaflah, jangan cakap bahasa kita maju ke luar negara. Sebab orang dalam rumah sendiri pun tak rasa bangga, tak rasa nak guna bahasa sendiri. Jangan kata kita nak kembang ke mana. Semua itu penipuan pada saya. Jadi saya rasa Tuan Haji, sistem pendidikan kita kena berhati-hati. Okey. Kedua, saya tak tahu cara dia lah. Sebab topik ini bukan topik baharu. Tapi sampai hari ini belum ada penyelesaiannya. Malahan semakin tenat saya lihat, ya, kita tak ada rasa bangga. Macam mana kita nak semai, nak pupuk, mungkin nanti kita tanya orang asing. Macam mana dia suka dan sayangi bahasa Melayu. Sedangkan orang Malaysia sendiri sentiasa nak dirikan bahasa kita. Nah, itu dia komentar dari Profesor Gong Sang Seong dalam seminar bahasa Melayu. Malaysia secara rutin menyelenggarakan seminar bahasa Melayu, tetapi sebenarnya permasalahannya tetap tidak berubah dan solusi belum ditemukan. Bagaimana pendapat kalian?